Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini hangat diperkatakan tentang isu MAHB dan BlackRock, sehingga apa yang terjadi kepada Wan Faisal Wan Ahmad Kamal begitu luar biasa hebatnya. Beliau kononnya berjuang mempertahankan, dan dialah yang terpaling menentang, dialah yang terpaling menentang isu MAHB dan BlackRock. Dikaitkan pula dengan negara Israel dan juga Palestin. Sekarang ini, coba lihat apa yang berlaku dengan kerjasama syarikat yang berlaku di Kedah. Mengata orang walaun yang lebih selamba kerjasama dengan syarikat bunuh rakyat Palestin. Keputusan kerajaan Kedah yang diterajui PAS bersetuju membentuk kerjasama strategik dengan Boeing SE Asia Bukti. Perangai mengata orang walaun yang lebih memang benar wujud. Hal ini memandangkan Boeing adalah pengeluar peluru berpandu dan peluru terkemuka Amerika Syarikat yang paling banyak dihantar ke Israel berbanding mana-mana syarikat Amerika Syarikat antara tahun 2021 hingga 2023 menurut laman berita NPR Settle QUOW. Amerika Syarikat menghantar anggaran 5.214 peluru berpandu ke Israel, dengan hampir 3.000 daripadanya ialah bom diameter kecil JBU 39 Boeing. Dianggarkan 3.000 kit bom G2 yang dikenali sebagai Joint Direct Attack Munition JDAM turut dihantar ke Israel. JDAM bukan bom kendiri, sebaliknya. Ia adalah kit yang terdiri daripada ekor dan navigasi yang menukar bom jatuh bebas menjadi bom pintar yang boleh dipandu ke sasaran. Lapor JUOW lagi, Boeing telah membina lebih daripada 500,000 JDAM sejak pengeluaran dimulakan pada tahun 1998. Ini bermakna segala jenis bom dan peluru buatan Boeing telah membunuh ribuan rakyat Palestin, termasuk kanak-kanak dan wanita, selain memusnahkan kediaman. Malah, lapor Bloomberg pada 10 Oktober 2023, Boeing mempercepatkan penghantaran 1,000 peluru berpandu tepat ke Israel ketika negara haram itu meningkatkan julat serangan ke atas Gaza. Ketika kumpulan aktivis di Amerika Syarikat pada November tahun lalu menghalang setiap pintu masuk ke bangunan 598 di kemudahan Boeing di Moiseri yang menjadi kilang menghasilkan bom dan peluru untuk genosid di Gaza, lain pula halnya dengan kerajaan negeri Kedah. Kedah menerima kunjungan delegasi Boeing SE Asia ke Wisma Darul Aman pada 12 Ogos lalu. Kerajaan negeri Kedah dilapor menawarkan Boeing SE Asia untuk menjadikan Kedah Science Technology Park KSTP di Bukit Kayu Hitam sebagai hub pembangunan strategik perniagaannya di rantau Asia Tenggara. Hal itu disebut Pengerusi Jawatan Kuasa Industri, Pelaburan, Pengajian Tinggi, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Dr. Haim Hilman Abdullah menurut laporan. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang menarik sekali. Bagaimana sekalian walaun memainkan isu BlackRock BR untuk naratif buruk kepada kerajaan kononnya bersekongkol dengan Israel. Walhal tiada satupun saham MAHB dijual kepada BlackRock. Malah, milikan saham Khazanah terus meningkat daripada 41% kepada 70%. Sebaliknya, mereka pula yang kini bekerjasama dengan Boeing SE Asia dan Kedah jalin hubungan dua hala. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin ibarat baru pulang dari langit, dakwa pemimpin PHBN. Apa jadi dengan Muhyiddin ni? Tapi sebelum itu, petang tadi ada satu berita yang menarik perhatian kita, ialah apabila
Satu pendedahan mengatakan bahawa, ada sumber mengatakan bahawa Bersatu akan terkubur menerusi langkah yang akan diambil oleh pendaftar pertubuhan ROS kalau didapati Muhyiddin bersalah dalam kes Jana Wibawa. Walaupun kes Muhyiddin tidak melibatkan kemasukan duit ke akaun peribadi beliau seperti yang berlaku kepada Najib, namun perkara itu lebih lagi bahaya sebenarnya, kerana ia melibatkan dua pihak. Pertama, kalau Muhyiddin tidak berjaya ataupun kalau Muhyiddin didapati tidak bersalah dalam hal memasukkan uang ke dalam akaun Bersatu, dia terlepas, itu adalah rezeki beliau dan tidak perlu dipenjarakan. Tapi saya yakin ROS akan menyiasat parti Bersatu dengan kemasukan uang di parti tersebut, dengan anggapan menerima uang melalui aktiviti haram, dan besar kemungkinan kalau didapati bersalah sebab masuk dalam akaun Bersatu, macam Najib, duluannya Najib didapati bersalah, dan kalau parti Bersatu juga didapati menerima uang haram dan menggunakannya, maka besar kemungkinan menurut sumber ini boleh menyebabkan parti Bersatu terkubur layu. Kalau Muhyiddin didapati bersalah dalam kes Jana Wibawa, ini lagilah teruk. Muhyiddin akan masuk penjara kalau dia didapati bersalah. Selain daripada itu, parti Bersatu pun akan disiasat juga. Jadi dua-duanya bermasalah besar. Sebenarnya mereka hampir-hampir checkmate. Tapi isu yang dibawakan petang ini berkait dengan Muhyiddin ibarat baru pulang dari langit. Itu dakwaan pemimpin berkait dengan apabila Muhyiddin dalam kempen PRK Nenggiri mendakwa rakyat ditemuinya mengharapkan PN segera mengambil alih Putrajaya susulan kenaikan kos sara hidup. Ada yang lucu dengan kenyataan tersebut. Pemimpin UMNO dan Amanah menyifatkan Muhyiddin Yassin ibarat baru pulang dari langit. Apabila mendakwa ramai rakyat ditemuinya mahu Perikatan Nasional PN segera mengambil alih Putrajaya. Tapi ada netizen yang menyindir. Mereka kata bila nombor dah cukup. Itu yang mereka sindir. Bila PN nak memerintah kerajaan ni, nak ambil alih kerajaan perpaduan ataupun kerajaan persekutuan, mereka sebenarnya bukan mahu, tapi nadanya menyindir. Kerana sebelum ini, banyak walaun, banyak aktivis, banyak pemimpin PN, pembangkang yang sibuk kata mereka akan ambil alih kerajaan persekutuan pada tarik ini, tarik ini, tarik ini, tarik ini, tarik ini, entahlah sampai ke tariknya, tak tahu bila. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi mendakwa bekas Perdana Menteri itu seolah-olah terlupa Kelantan dan Nenggiri terbelakang di bawah pimpinan sekutunya PAS sejak 34 tahun lalu namun tidak menegurnya. Beliau umpama baru balik dari langit dan tiba-tiba bawa isu dari sana. Suasana kehidupan sebenar tidak diambil tahu tapi nak selesaikan isu langit. Muhyiddin perlu merasai sendiri kehidupan Nenggiri di Nenggiri tanpa tanah dan pembelaan kerajaan negeri selama 34 tahun selain berlaku masalah air serta pelbagai lagi katanya kepada FMT. Muhyiddin dan PAS patut malu kepada diri sendiri kerana tidak dapat mengeluarkan rakyat terutamanya di Nenggiri dari kemiskinan. Razlan mengulas kenyataan Presiden Bersatu itu yang berkata, Rizwadi Ismail perlu menang pada PRK Nenggiri esok sebagai isyarat kepada pentadbiran Perdana Menteri bahawa rakyat kini terbeban dengan kenaikan kos sara hidup. Ahli Parlimen Pagoh itu mendakwa ramai rakyat ditemuinya mengharapkan PN segera mengambil alih Putrajaya susulan kenaikan kos sara hidup yang semakin menekan di bawah kerajaan perpaduan. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Pusat Muhammad Sani Hamzah meminta Muhyiddin tidak menjadi munafik politik dengan mengeluarkan pelbagai dakwaan tidak berasas terhadap keadaan semasa negara. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Langat mengakui berlaku sedikit kenaikan kos sara hidup tetapi pentadbiran kerajaan perpaduan sentiasa cuba mengawalnya seperti dilakukan terhadap harga ayam.
Ringgit juga mengukuh dan ekonomi Malaysia dalam keadaan baik. Muhyiddin jangan jadi munafik politik. Sepatutnya bagi tahu perkara betul. Muhyiddin ini pada saya macam orang meroyan. Dulu masa jadi PM pun apa yang dia buat? Rakyat tolong rakyat dan keluarkan duit KWSP sendiri katanya. Masa beliau lagi teruk ramai orang tiada kerja dan tiada barang, barang tiada kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.